Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini adalah video kali ke-6 mengenai digital transformation dalam automotive industry. Kalau kita nak rumuskan 5 video yang lepas, dia sebenarnya kita cakap mengenai 4 perkara penting. First, electric, revolusi tenaga. Dan yang kemudian kita cakap mengenai sharing ekonomi, shared mobility. Yang ketiga, autonomous driving, dan yang keempat adalah connectivity. So 4 elemen penting ni, perubahan ni mengubah, disrupt industri otomotif sekarang, dan tarikh kereta pun berubah disebabkan oleh 4 elemen. Apa digital transformation ubah dalam car industry ni sebenarnya? First, klien klien berubah, cara fikir klien nak own kereta makin kurang. Ada kajian yang kita hanya separuh je nak own, baru lagi shared pun tak kisah. Yang kedua adalah produk, macam saya cakap tadi, definition kereta dah berubah dengan value add service yang baru. Car as a product bertukar menjadi mobility as service Dan yang ketiga yang saya tak cerita dalam video lepas adalah proses. Car company sebenarnya adalah bukan satu company, dia sebenarnya ada satu network. Kalau tengok satu company, Toyota, Honda, Volkswagen ke, BMW ke, semua kereta ni dia adalah satu rangkaian network beribu-ribu company yang terlibat dalam proses nak design kereta, nak produce kereta, manufacture kereta dan sales kereta, dan sampai after sales banyak company terlibat. Kalau kita cakap mengenai digital transformation, kita tak boleh fokus macam video-video lepas saja. Kita fokus terhadap macam mana servis kereta saja. Company kereta ni sangat besar. Macam mana nak R&D kereta, proses dia macam mana nak manufacture kereta, dan macam mana nak sales kereta, dan macam mana nak after service kereta. Area ni pun perlu di-digitalize, yang selalunya dikatakan sebagai digital enterprise lah. So car companies, dia orang kena jadi digital enterprise. Walaupun macam mana bagus dia punya idea design kereta, tapi akhirnya cara dia jual, cara dia produce tu, kalau dia tak digitalize, mustahil juga nak compete dalam global market ni. Sebelum masuk ke digital enterprise ni, kereta punya fundamental problem sekarang apa Kalau kita review balik adalah, first, dikatakan setiap tahun 1.3 juta orang mati dalam kemalangan jalan raya. Yang kedua, dikatakan 7 bilion tan CO2 release dikeluarkan oleh kereta, merosak alam sekitar Dan yang ketiga, 50 bilion jam rugi dalam traffic jam. Dan yang paling sedih, semua kereta yang ada dekat bumi ni hanya 4% saja digunakan. Most of 96% dia just tidur Jadi sebelum kita fikir strategi petition ke apa-apa the fundamental fact yang saya cakap tadi tu adalah penting. That is the problem. Kalau kita tengok dari level bumi lah level untuk manusia, kita kena solve immediately Company kata sebenarnya this is one of their challenge. Dia nak kena improve benda ni sambil keep dia profit, sambil keep dia sales Sebab masalah sekarang, manusia punya paradigm, terutama negara-negara maju, dah memang berubah. Awareness terhadap life quality dan awareness terhadap environment makin tinggi So model-model lama dah tak work. Saya rasa slowly satu dunia akan jadi macam tu. Kalau kita tengok bisnes kereta yang lama, business as usual ni, kebanyakan yang lama dia punya fokus adalah untuk market penetration. Dia nak masuk dalam market jual kepada orang ramai fokus pada product development, R&D kereta dan jual kereta. Yang tu adalah business model yang lama lah. Business model yang kemudian dipanggil business unusual ni kat sini ni, dia kena create market development and diversification. Maksudnya company kereta terpaksa create market baru sebab perubahan yang mendadak disebabkan oleh digital transformation tadi. Dan kalau kita tengok business as usual kat sini, macam biasalah, dia start R&D and then focus on jual kereta. Basically dia punya model based on ownership. Kita beli kereta, kita own, dan transaction sekali pergi dealer, few times survey, and then kita beli kereta. Dan after service lah bila warranty, rosak, maintenance. Yang ni boleh dikata sekarang pun kat Malaysia ni samalah model ni Future kita tengok kereta akan jadi satu platform untuk servis-servis lain. So first, kena collaborate dengan banyak company Kalau kita tengok gambar satu lagi ni, dia unbundle kereta Berapa banyak new entrance dalam semua area dalam kereta. Contoh kita tengok ni kat engine efficiency, connected car automation, V2V, semua banyak company-company baru yang join. So kita perlukan collaboration dengan external Benda ni akan jadi biasa dalam car development. Dalam business model, first, kita tak boleh jual based on ownership sebab sekarang dah alternatif Banyak orang dah tak nak own dah.
especially orang yang muda kan, millennial ni, dia tak nak own dah, dia nak consume kereta. Kena buat satu business model yang bukan untuk jual kat personal saja kan. Kena fikir effect daripada sharing ekonomi kan. Dan kat sini ada satu perkataan yang penting, lifetime customer value. Kereta bukan untuk nak bawa dah, bukan rasa macam best bawa kereta mahal kan. So apa servis-servis, apa lifetime value yang customer dapat, total cost tu, termasuk macam insurance kan, semua kena design properly lah, redesign. Dan kalau kita tengok, of course semua klien sekarang guna handphone kan, semuanya perlu di connect to the digital device. Then sharing economy and new retail format, macam mana nak jual model ni. Yang ni pun sebenarnya revolutionize. Macam kalau tengok contoh Amerika, kereta kan, semua nak jual, manufacturer tak boleh jual. Even Malaysia pun sama juga, ada sales company yang jual kan. Model ni pun dikatakan model yang lama lah, perlu disrupt. And then how to create new experience, multimodal experience. Even masa nak beli pun macam mana nak create experience yang baru kan. Dan next is business services, service businesses, yang kat sini dia cerita more on connected business lah kan, business baru yang menggunakan data-data kereta tadi. Dan how to reduce R&D kan, macam mana nak create kereta dengan cepat. So benda ni pun perlukan digital transformation. Kat sini kita nampak kan, business model kereta tu as a company pun berubah kan, hanya R&D saja yang kena ubah kan, kena revolutionize. Segala business process dalam company, termasuk manufacturing process, terpaksa berubah kan. Yang ni yang berlaku sekarang. Kalau kita tengok secara general, semua produk, cost tu based on design kan. Boleh kata 80% cost tu fix. Bila kita dah design produk tu fix. So sebab tu design sangat penting. Tapi design kat sini ni bukannya macam product design kan. Design ni sangat luas maksudnya. Dia start daripada product design, dan kita kena nak manufacture pun kita kena design kan. Proses-proses nak manufacture pun kita kena design. Dan proses penjualan macam mana, event, marketing pun kita kena design. Semua design ni akan fix cost dia sebenarnya. Macam mana nak minimumkan cost tapi nak maksimumkan output kan. So yang ni challenge company-company kereta lah. Dan last kali implement tu, real manufacturing tu, variable dia 20% je kan. So most of the cost kereta tu dia fix dalam proses design tadi kan. So di sini company-company kereta kena fikirlah kan, macam mana nak utilize, macam mana nak guna teknologi digital untuk mengurangkan cost dan create experience baru untuk customer. 2-in-1 dia kena buat. Jadi kalau kita tengok automotive as an enterprise lah kan, digital enterprise, kita akan nampak sedikit lain strategi dia kan. Yang selama ni saya cerita more on product and service kan, dan perubahan teknologi. Kalau kita tengok, dia start daripada first, dia connected supply chain management kan. So dia cakap network kan, macam mana dia nak communicate dengan vendor dia, macam mana nak supply produk dia kan dengan lebih efisien. Dia kena menggunakan digital platform lah kan. Dia kena reduce manual. Sekarang ni pun kalau kita tengok, memang dah ada sistem kat belakang menggunakan API, ordering semua memang dah di automate kan, vendor dengan company-company kita ni. Tapi dia kena move to next level. Contoh OEM produk kan, kadang-kadang akan ada fake kan, counterfeit part. Macam mana nak kurangkan benda ni kan. Ada beberapa kereta, company kereta, dia orang dah guna blockchain kan, supaya produk tu genuine. Maksudnya daripada di packaging tu, dia dah masuk information dalam blockchain, dan bila produk tu move dalam supply chain kan, kapal semuanya dirakam. Dan disebabkan dia letak dalam blockchain ni, orang tak boleh ubah. Even orang dalam pun tak boleh ubah. Perkara-perkara ni akan berlaku dalam supply chain automotive industry tu. Dan juga supply chain ni kita boleh cakap dia dalam area manufacturing dan logistik lah kan. Segala produk tu dia connected, information tu dirakam kan. Traceability dia panggil kan. Setiap company dia ada lain-lain sikit kan. Tapi ni adalah salah satu pile lah dia panggil, tiang dalam digitalized enterprise untuk company kereta. Second adalah Industry 4.0 lah. Industry 4.0 ni dia boleh buat video asing kan. Tapi untuk company kereta ni selalunya dia cakap mengenai IoT. IoT dalam kereta yang tengok kan, untuk connected kan. Sebenarnya benda yang sama berlaku dalam factory. Daripada material sampai siap kereta, setiap proses tu dah banyak sensor kan. Robotics, company-company kereta dah memang guna robot kan, robot arm. Dia punya pilot tu kan, bawah kereta pun dia move sendiri. Even kalau kita tengok contoh-contoh kat Europe, format layout kilang tu pun boleh mengubah kan. Benda-benda ni dah Industry 4.0 kan. Dia panggil digital manufacturing, dah maju kan. Dekat Toyota pun memang manusia bekerja dengan robot together kan. Kalau tengok Industry 4.0 ni memang dia menggunakan banyak IoT sensor untuk sync kan semua proses. Dan macam kalau kita tengok dalam production, dia panggil perkataan takt time kan. So dalam satu cycle tu berapa minit dia kena settlekan satu kan. Dan file yang ketiga pula adalah connected dan automated car, autonomous drive kan. Kemudiannya file yang keempat adalah digital retailing. Area ni area nak jual kereta kan. Macam mana nak create experience dekat dealer kan. Contoh klien pergi dealer kan, dia pilih-pilih colour, customize. Lepas tu dia create 3D model depan mata kan, pakai VR tengok, boleh check kereta tu depan mata. Walaupun tak wujud as a physical, kita boleh check kan.
So maksudnya dia enhance, dia beri satu experience yang baru sebelum customer beli kereta kan. Dan file yang kelima adalah mobility as service lah. Mobility as service ni saya dah cerita dulu, so dia luas lah kan. Kalau tengok as a company lah kan, industri as a company kita nampak 5 file. Lain sikit pada yang apa saya cerita yang itu, yang lebih fokus kepada produk kan. Bayangkan lah kalau kita CEO company otomotif, memang pening lah kan. Terlalu banyak perubahan yang perlu dibuat dalam masa yang singkat. Perubahan kita nampak mudah, kita nampak macam perkataan je, tapi sebenarnya benda ni, company kereta otomotif ni kena disrupt company sendiri untuk diterima kan. Macam company besar seperti Toyota yang ada berpuluh-puluh ribu pekerja dan vendor support dia, kalau dia tak berjaya digitalize, dia digitalize sendiri pun tak boleh. Kalau dia tak berjaya digitalize ke vendor dia akan lambat lah, dia akan kalah dalam persaingan kan. So, kadang-kadang dia terpaksa create satu education lah together kan. Dan disruptor baru macam Tesla, company-company yang baru yang kecil-kecil ni, memang dia orang out of box kan, fikir gabung very fast. Kalau company-company besar lengah walaupun banyak duit, dalam masa yang sangat singkat dia orang akan di-disrupt lah kan. Yang ni yang berlaku sebenarnya. Kalau kita tengok faktor lain, ada lagi macam saya cakap environment tadi kan, keluarkan gas kan. Mungkinlah kita boleh tukar kepada enjin yang macam elektrik ke kan. Tapi sebenarnya dalam kilang buat kereta penuh dengan mesin kan. Dan benda ni masa buat kereta tu pun banyak mengeluarkan CO2 sebenarnya kan. Jadi company-company kereta yang besar ni dah start guna solar, angin kan, guna environmental friendly energy. And then dia orang juga tanam pokok, dia orang cuba kurangkan teknologi yang menggunakan banyak CO2 lah. So as total daripada design sampai sales, how to reduce pencemaran lah kan. Masalahnya yang ni, walaupun dia corporate social responsibility kan, tapi masalahnya adakah benda ni akan di-value oleh customer kan, selain daripada harga dan function kan. Tapi terpaksa buat. So company kena buat untuk bumi lah kan, untuk planet. Selain daripada kurangkan cost manufacturing kan, gunakan digital manufacturing, R&D pun satu peranan yang penting kan. R&D seperti yang kita tahu, CAM CAE ni kan, dah lama dah wujud dalam industri ni. Dia pun makin revolutionize kan. Bukan takat boleh design saja dalam 3D kan, even the whole supply chain sampai packaging pun dia boleh connect dengan 3D model. And then penggunaan VR kan, VR mencepatkan lagi kan collaboration nak buat kereta dalam dunia digital kan. Dan function seperti CAE kan, computer aided engineering, dia dah boleh simulation kan, ketahanan material dan sebagainya lah. So benda ni cepatkan lagi proses develop kereta ni, makin lama makin cepat. Dan dari segi after sales, selepas produk tu di develop kan, nak kena marketing kan. Marketing saya cakap dia omni channel, dia create channel yang lain. Dan penggunaan social media adalah penting kan, nak understand the trend kan, apa orang fikir kan. Macam tengok Facebook sekarang, Twitter sekarang, blog, even forum kan, banyak discussion macam mana information ni car makers dia boleh ambil dan analysis. Daripada ni kita boleh nampak terlalu banyak variables kan, disruption berlaku dalam automotive industry sebenarnya. Malah saya rasa industri kereta lepas ni dia kena jadi macam game kan. Ni pendapat personal saya lah, gamification kan. Macam mana nak create event pengalaman baru naik kereta, macam software, macam mana kereta tu boleh, function tu boleh bertambah. Yang ni adalah kelebihan software lah kan. Macam kita punya handphone kan, kita keep upgrade, function-function baru bertambah kan. So this kind of marketing, strategi marketing baru kan, nak lock client ni kena ada. Sebab selain daripada owner, most of car akan jadi shared kan. So how to digital marketing benda ni juga kena fikir. Tak boleh fikir macam dulu punya style kan, just buat iklan kan, ambil artis saja, saya rasa tak cukup lah. Benda-benda ni pun sebenarnya masih dalam proses yang saya rasa semua orang tengah fikir, macam mana nak impress new client dengan menggunakan new teknologi. Dan kita jangan lupa juga internal proses lah. Kalau kita tengok the fact kan, macam mana company kereta power pun, manufacturing dia power pun, tapi sayang masalah yang fundamental sekarang adalah model-model lama. Saya cakap ni macam dealership, kadang-kadang ada government involvement, kena jual kat sini, ada cukai. Ini adalah satu benda yang menghalang lah, melambatkan disruptif tu. Sebab sebagai government mungkin dia nak protect, kita kena protect industri kita kan, tapi benda ni akan melambatkan innovation berlaku lah kan. Pada akhirnya kita consumer yang bayar kan, tapi macam-macam pihak ada macam-macam pendapat dan keuntungan yang dia orang kena fikir lah kan. Dan satu lagi adalah operation, macam back office ni yang ketinggalan saya rasa. Macam mana canggih pun, kalau back office still duk guna email kan, information, dan guna WhatsApp lagi kan, duk information, duk type lagi. Bahagian-bahagian ni saya rasa paling ketinggalan lah. Even kat Jepun pun, pengalaman saya sendiri lah, saya tengok production memang cepat, tapi yang selalunya back office ni dia punya productivity dia memang rendah.
dia banyak kerja-kerja yang tak produktif. So how to revolutionize benda ni? Yang ni saya rasa satu benda yang kena fikir bila kita buat DX kan. Even company-company kereta yang selama ni saya sebut pun, kalau kita tengok back office masih dia orang main Excel dengan email lagi kan. Tak sampai level semua guna BI kan, semua guna API dalam internal. Kecuali bahagian-bahagian R&D yang memang kena innovate. Tapi bahagian-bahagian macam trading, bahagian-bahagian macam marketing kan, masih perlu di-improve dan akan di-disrupt saya rasa. Kalau tengok Microsoft Office 365 kan, Power BI, this kind of new tools ni saya rasa akan dalam masa 5 tahun ni akan ubah jugalah area-area back office. So untuk video kali ni saya cerita secara luas kan. Saya harap semua orang nampak kan digital transformation berlaku dalam industri ni. Kalau kita faham semua video-video saya dalam kat industri, benda yang similar, teknologi yang sama kan, digital teknologi yang sama, dia disrupt the whole thing. Macam saya cakap, client, product and process. InsyaAllah saya akan share topik-topik lain pada video yang masa akan datang. InsyaAllah saya jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.